Baik, kita terus kepada tugasan yang kedua iaitu Portfolio 2. Arahan tugasan, anda selaku pelajar perlu menulis kutipan dan rujukan mengikut gaya APA. Apa itu apa? Baik, APA merupakan American Psychological Association iaitu gaya penulisan yang telah ditetapkan oleh universiti. Dan kutipan dan rujukan ini merupakan satu teknik yang perlu dikuasai oleh pelajar selaku mahasiswa dan mahasiswi UPSI untuk menguasai aspek penulisan akademik. Maka kutipan ini akan dipelajari di dalam kelas. Begitu juga dengan aspek rujukan yang akan dipelajari oleh pelajar di dalam kelas wacana akademik bahasa Melayu. Konsep kutipan ini ialah merupakan satu perkara ataupun barisan ayat yang akan dikutip daripada buku ataupun jurnal yang dirujuk. Kutipan atau quotation ini akan dipelajari oleh pelajar di dalam kelas berdasarkan daripada dua aspek, iaitu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Pelajar juga akan didedahkan dalam aspek rujukan ataupun bibliografi. Kategori tugasan portfolio 2 ialah merupakan tugasan berkumpulan, iaitu anda akan menggunakan ahli kumpulan yang sama, iaitu seramai 4 orang bagi satu kumpulan. Perincian tugasan adalah seperti berikut. Anda akan membuat dua perkara dalam tugasan portfolio 2. Yang pertama ialah penyusunan maklumat mengikut gaya APA edisi ke-6, iaitu membuat kutipan. Kutipan ini terdiri daripada dua jenis. Yang pertama ialah kutipan langsung, yang kedua ialah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terpecah kepada dua aspek, iaitu kutipan langsung lebih 40 patah perkataan dan juga kutipan langsung kurang daripada 40 patah perkataan. Kutipan tidak langsung terdiri daripada dua aspek, iaitu parafrasa dan juga meringkas. Perkara ini akan dipelajari oleh anda di dalam kelas terlebih dahulu, kemudian barulah anda akan aplikasikan dalam template yang disediakan untuk portfolio 2. Kemudian, perkara kedua yang akan anda lakukan ialah penulisan rujukan mengikut gaya APA edisi ke-6 bagi hasil carian yang berikut, iaitu berdasarkan daripada 4 jenis bahan, iaitu tesis atau disertasi, jurnal, buku dan juga kertas persidangan. Baik, daripada aspek ini, anda juga akan pelajari ciri-ciri bahan tersebut. Kemudian, barulah anda akan hasilkan rujukan dan bibliografi. Tema yang diberi mestilah kekal sama dengan portfolio 1 dan juga penulisan esei, iaitu terdapat 10 tema yang perlu dipilih dan mestilah konsisten daripada portfolio 1 hingga esei disebabkan konsep tugasan ini berkesinambungan. Baik, tempoh pelaksanaan tugasan portfolio 2 ialah pada minggu ke-5 hinggalah minggu ke-7, iaitu selama 4 minggu, dan pada minggu ke-8 tugasan ini perlu dihantar. Cara penghantaran tugasan masih lagi sama, iaitu salah seorang wakil daripada kumpulan itu perlu menghantar tugasan tersebut ke MyGuru berdasarkan daripada hasil yang telah dibuat secara bersama. Tugasan yang dihantar hendaklah dihantar dalam bentuk format PDF.
Berikut merupakan lampiran 3 iaitu contoh muka hadapan portfolio 2. Seperti biasa, anda perlu menulis nama dan nombor matrik serta kumpulan kuliah dan juga nama pengajar dalam ruang yang disediakan. Kemudian, berdasarkan template ini, anda perlu membuat 2 bahagian. Yang pertama ialah bahagian A, penulisan kutipan mengikut gaya APA edisi ke-6, manakala bahagian B ialah penulisan rujukan mengikut gaya APA edisi ke-6. Untuk bahagian A, anda perlu menulis kutipan. Baik. Anda akan diberi kotak sebegini, iaitu kotak kosong ataupun template ini yang boleh didapati dari My Guru dalam bentuk Microsoft Word. Maknanya anda boleh mengedit kotak ini untuk expandingkan dia atau melebarkan dia mengikut kesesuaian ataupun mengecilkan dia. Baik. Kotak pertama merupakan kotak teks asal, kotak kedua ialah teks kutipan. Ini adalah rupa untuk kotak tersebut yang terdiri daripada 4 jenis kutipan, iaitu kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Yang kedua ialah kutipan langsung kurang 40 patah perkataan. Kemudian ada juga kutipan tidak langsung yang dikenali sebagai parafrasa. Yang keempat ialah kutipan tidak langsung iaitu meringkaskan. Jadi berdasarkan daripada kotak yang disediakan, ini merupakan contoh bagi bagaimanakah cara untuk anda membuat tugasan tersebut. Baik, kotak teks asal ini anda perlu mencari barisan ayat yang mungkin berkaitan dengan esei anda dan anda fikir boleh dikutip ataupun di-quotationkan untuk diletakkan ke dalam esei. Sebagai contoh, anda membuka buku pada muka surat 4 dan menjumpai barisan ayat yang mungkin berkaitan dengan esei. Maka anda akan mengutip ayat ini untuk diletakkan ke dalam esei. Dalam pada itu, untuk mengelakkan plagiarism, anda perlu membuat kutipan. Baik, proses ini akan berlangsung sebegini. Teks asal ini anda perlu skrin layar ataupun orang kata tangkap layar teks tersebut, iaitu print screen, dan tampallah dia dalam kotak teks asal. Okey, anda tidak perlu menulis apa-apa ataupun menulis semula teks tersebut. Cukuplah sekadar mengambil gambar teks asal dan meletakkan dalam kotak ini. Kemudian, berdasarkan daripada teks ini, anda akan menghasilkan kutipan. Dan perkara ini akan dipelajari dalam kelas terlebih dahulu. Inilah rupa kutipan tersebut. Jadi berdasarkan daripada aspek itu, anda perlu melengkapkan keempat-empat aspek kutipan ini secara berkumpulan. Kemudian untuk bahagian B, anda akan menulis rujukan dan bibliografi mengikut gaya APA. Kalau anda lihat, ini ialah contoh rujukan dan bibliografi, iaitu ada nama penulis, ada tahun, ada tajuk, ada tempat buku itu diterbitkan dan juga nama penerbit buku. Maknanya, nama penulis, tahun dan juga tajuk buku, tempat dan juga tempat buku itu diterbitkan adalah bersandarkan daripada apa yang anda cari dalam portfolio 1, iaitu anda cari maklumat-maklumat yang terkandung dalam portfolio 1. Iaitu sebagai contoh, untuk buku ada nama penulis, ada tahun, ada judul atau tajuk buku,
Sekiranya ada penyunting, boleh letakkan. Jika tidak ada, tidak perlu letakkanlah. Kemudian dia akan ada tempat terbit dan juga publisher ataupun penerbit. Berdasarkan apa yang dicari ini, maka dia akan menghasilkan rujukan ataupun bibliografi sebegini. Iaitu ada nama penulis, ada tahun, ada tajuk buku, ada nama tempat dan juga nama penerbit. Inilah yang kita akan pelajari nanti dan kita akan ketahui apakah fungsi rujukan dan juga bibliografi. Selesai penerangan tentang portfolio 2, mari kita melihat skema permarkahan. Baik, kalau kita lihat dalam aspek kutipan, untuk kutipan langsung, lebih 40 patah perkataan dan juga kurang 40 patah perkataan diperuntukkan 4 markah. Kutipan tidak langsung, parafrasa dan meringkas ditetapkan 3 markah untuk setiap satunya apabila dicampur menghasilkan 14 markah. Kenapa untuk kutipan langsung dia lebih markahnya? Disebab dia lebih rigid dan perlu ada format yang perlu dipatuhi. Untuk rujukan dan bibliografi sekiranya mencukupi 6, maka satu bahan mewakili satu markah. Sekiranya cukup 6 bahan yang diletakkan sebagai rujukan, maka anda akan mendapat 6 markah. Kemudian, ianya juga akan dinilai berdasarkan keseragaman format, iaitu terdapat 5 aspek yang perlu dipatuhi dan perkara ini akan dipelajari di dalam kelas terlebih dahulu. Jadi, kelima-lima perkara ini sekiranya dipatuhi, maka anda akan mendapat 5 markah di sini. Ini ialah pecahan rubrik permarkahan iaitu satu kutipan langsung lebih 40 patah perkataan mengikut format iaitu nama pengarang sekiranya betul 1 markah, tahun terbitan sekiranya ada 1 markah, muka surat atau paragraf 1 markah dan juga kedudukan teks sekiranya betul dapatlah 1 markah. Sekiranya salah satu ini tidak lengkap ataupun kesemuanya tidak lengkap, maka markah ini akan ditolak. Begitulah berlaku kepada kutipan-kutipan yang lain. Perkara-perkara ini akan dipelajari oleh anda terlebih dahulu dalam kelas dan barulah diaplikasikan dalam tugasan. Rujukan pula sekiranya mencukupi 6 rujukan, maka anda akan mendapat markah penuh. Markah penuhlah iaitu 6 markah di sini. Begitu juga dengan keseragaman rujukan sekiranya seragam dan anda akan mendapat 5 markah di sini. Perkara ini akan dipelajari dalam kelas barulah diaplikasikan.